Ada group. Ada tak yang belum ada group? I assume all of you have your own group. Jadi 3% per group. Okay? Semua ada group? Hello? Ada doktor. Janganlah senyap. Ada doktor. Ada. Ada doktor. Okay, so saya rasa dah issue of grouping ni saya dah bagi tahu last week kan. So by this week should have everybody of you should have groups lah. Okay, since Abdul Rahman akan drop daripada 41 akan jadi 40 sahaja. Okay. So kalau 40 berapa group? Macam mana? Berapa group 3 orang? Tolong saya kira. Dalam 13 kot. 13 kali 3. 13 kali 3 tu 9. Right? Betul? Betul. 12 grup 3 orang, 2 grup. 12 lah. 12 kali 3 is 36. So you have 4%. So akan ada 2 grup yang macam mana ada grup 2 orang. Macam agak kesian jugalah sebenarnya. Macam ni lah. Satu grup 12 grup 3 orang, which is total is 36. Okay, so satu grup 4 orang. Okay, sebab satu grup 2 orang tu, sebab saya memang skop saya dah besarkan daripada yang asal. Sebab asal dia satu grup 2 orang je. So skop tu saya dah banyakkan lah. Banyak benda yang nak kena buat lah. Okay, so 3 to 4% is okay lah. So 12 grup 3 orang, satu grup 4 orang. Boleh faham? Boleh doktor. Boleh yang mana 2 orang satu grup, 2 orang satu grup tu boleh gabung lah. Okay, sebab kalau saya buat 2 semua, kalau sepatutnya boleh buat, bila dah genap macam ni boleh buat 2 orang satu grup lah. Tapi sebab saya dah besarkan skop dia, saya dah edit lah soalan untuk saya besarkan skop. Okay, banyakkan lagi skop lah. Skop tu lagi detail. Okay, untuk buat assignment. Assignment saya ni lebih pada projek sebenarnya sebab saya tak nak typical assignment sebab design ni which is you buat design lah. Okay, you kena refer pada standard, you kena refer pada you kena buat calculation, kena ada calculation sheet and so on. Okay, so 3 orang 12 group, 3 orang, satu group 4 orang. Alright, so we go straight forward to the design. Okay, alright, my assignment ni tak macam assignment biasa which is awak hantar, which is awak copy paste daripada internet. Okay, most of you kalau bila namanya assignment copy paste je lah daripada internet kan. So untuk electrical installation design tak best lah. Apa saja jadi 30 orang je. Itulah, sorry 39. Okay, boleh nampak skrin saya? Boleh doktor. Okay, so saya terangkan dulu berkenaan dengan assignment. Sebelum tu, saya ingatkan assignment saya, assignment 1 ni, dia punya due date adalah 17 April pukul 11 malam. So saya bagi masa 2 minggu. I think 2 weeks is good enough. Patutnya saya bagi seminggu je tapi tak apalah, saya bagilah 2 minggu. Ke seminggu? Seminggu lah. 2 minggu doktor, bulan puasa. 2 bulan puasa lah lagi bagus seminggu. Because of you tak perlu nak makan kan. Kalau tak nak kena pujang makan lah apalah. Lepas sahur tak payah tidur. Ngaji, alhamdulillah. Ngaji terus khatam satu hari je tanya. Nak masa untuk berbuka doktor. Ha? Masa untuk berbuka. Alhamdulillah. Nanti tolong doakan saya juga
Orang yang banyak mengaji Quran ni biasanya Allah kabulkan doa dia. Tolong doakan saya juga Habri. InsyaAllah. InsyaAllah tu macam okay. 2 weeks ke? 1 week lah. Okay. 2 weeks Doktor. Wait, betul. Oh, nanti kalau saya bagi 2 weeks awak the last 1 week bawa buat. Buat tapi tak apa. It's okay. 2 weeks. It's up to you lah. Bila lah nak buat awak lah. Tapi yang pastinya tarikh submit dia adalah 17 April. Okay? At 11 PM. 2 minggu saya beri masa. Siapa yang buat kerja last minute siap awak. Pandai lah masa tu. Okay, so this is the question. Saya belum letak lagi dekat kalam. So tengok dulu saya punya explanation sebab saya kena tukar ni sikit. Saya lupa nak tukar CPU. Dia ada tagging yang baru. Okay, so I need to change this one before I put on the kalam. Alright, so the question for assignment 1, assume that you are in a process of designing your client's house. Typically with 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 living plus dining room, kitchen and parking space. Okay, this is the minimum requirement untuk sebuah rumah lah. Okay, you may seek an idea from your parents' house for the dimension of the area. So boleh ambil, so awak duduk kat rumah kan, most of you kat rumah, so boleh ambil idea untuk keluasan dapur, bilik semua daripada rumah parents awak lah. Okay, I'm sure rumah parents masing-masing memang besar kan. This is typical 4 bedrooms. Kalau awak rasa awak nak letak 5 bedrooms, which is a bungalow house pun tak apa. Okay, tapi minimum requirementnya adalah 4 bedrooms, 2 bathroom, 1 living plus dining room and kitchen and parking space lah. Okay, kalau awak nak buat bungalow lah 2-3 tingkat pun it's up to you. It's okay, tapi kena tulis lah, kena beritahu. You have to explain. Right, so the task as follows. Okay, so calculate number of luminaires, which is lighting, need to be installed for the house in each area. Okay, kira semua lampu kat kawasan, contoh lah bilik ada 4 biji bilik, so setiap bilik tu berapa biji lampu sepatutnya. Okay, living room berapa, okay, dining room berapa, kitchen berapa, parking space berapa. Contoh ada laundry rooms, letaklah tambah laundry rooms lagi. Okay, next is, this is the minimum. So saya cakap this is the minimum. Okay, kalau nak tambah laundry room pun boleh. Alright, kalau nak tambah pool pun boleh, tak ada masalah. Tapi this is the minimum. Alright, so calculate the final load such as luminaires, fans, 13 amperes socket outlet, air conditioning and water heater. Sebelum ni kita dah belajar kan dalam chapter, mana kita belajar hari tu? Chapter 3. We have learned in chapter 3 how to calculate the final load. Okay, chapter 2 kita dah belajar macam nak calculate lighting. Alright, so draw, ada highlight apa yang saya nak. Draw the lighting layout. So you need to have a lighting layout and power layout. Ada 2 drawing kat sini, satu lighting layout dan drawing layout for each area untuk setiap kawasan. Okay, so sekarang ni awak dalam drawing awak tu guna AutoCAD So all of you dah ambil AutoCAD. So guna AutoCAD untuk lukis lighting layout dan power layout. So maksudnya buatlah layout sebuah rumah. Okay, for each area. So kalau ada 13 ampere socket outlet, 15 ampere socket outlet for air conditioning and 15 ampere for water heater and so on. Okay, and etc. Okay, yang ni itu saya dah tunjukkan. So guna simbol yang standard lah, yang sepatutnya. Okay, so draw the single line diagram of the final load. Okay, so next is draw the single line diagram. So all of these drawing semua kena guna AutoCAD. Okay, cuma saya tak bagi tahu lah dalam ni. Tapi saya bagi tahu terus terang saya nak AutoCAD. Okay, draw the single line diagram of the final load complete with protection rating. Kena ada lah berapa MCB dia, size MCB berapa ampere, cable sizing berapa mm square. Okay, kalau lampu berapa mm square, untuk socket outlet 13 ampere berapa mm square, untuk aircon berapa mm square, semua dah ada kan. So kalau rasa tak ingat boleh tengok balik standard yang saya share. Okay,
So the incoming power supply from TMB shall be either 240 volt ataupun 415. It's up to you, awak nak pilih mana, 240 ataupun 415. It all depends on your final load. Tengok kalau final load besar, banyak, pakailah 415. Kalau sikit, pakailah 240. Okay, depends on your load. So sekarang ni skills of technical drawing kena ada, wiring punya skill hari tu kena ada. Okay, so next is the calculation in design lah. Okay, so all of you semua dah ambil. Alright, note, use appropriate drawing software, complete with drawing border and related details. Okay, so border yang saya nak, nanti saya akan bagi, saya akan attach di dalam border yang saya nak ni. Saya akan attach sekejap. Mana simpan. Where is it? Mana simpan? Tak ingat dah saya. Sana. Where did I put? Lupa lah mana simpan. Student cek. Mana simpan? Lupa lah. Assignment. Okay, this one. Boleh nampak screen saya? Boleh view screen saya tak? Boleh, Doktor. Boleh kan? Alright, so this is drawing body yang saya nak. Okay, kecilkan sikit. Alright, so this is also in AutoCAD Okay, so ni kena ada lah. Bill of materials, apa benda, maksudnya item, contoh lampu, lampu fluorescent, item number 1, quantity 10 contohnya. So parts number ni, tengoklah kalau berkenaan tulis, kalau tak ada, tinggalkan. So description, fluorescent light. Okay, next is, this is the revision. Kalau drawing awak tu ada revision 1, 2, 3, so tulislah, kalau tak ada, just tulis revision kosong, description apa benda, date bila, approved by siapa. Tu pandai-pandailah awak reka nama yang bersesuaian. Okay. Okay, next is details yang kat bawah ni. Perlu ada Universiti Malaysia Pahang. Ni logo Universiti Malaysia Pahang, tolong lukis Saya bagi border yang tak ada logo, tapi awak tolong lukis logo Universiti Malaysia Pahang. Tak susah nak lukis. Kawan-kawan awak sebelum ni semua boleh lukis. So title tulislah, kalau this is the lighting layout, tulis lighting layout lah. Okay, kalau power layout, kalau single line. Nama, tulislah semua nama ahli grup. 3 orang ke 4 orang tulis, ID pun sama. So this is name of the lecturer. Material ni tak perlu, drawing number ni boleh tulis, ikut kesesuaian. Designated date semua boleh letak Kos awak, BEE lah. Okay, so nanti submit drawing dalam AutoCAD dan PDF. Dua benda kena submit drawing. Drawing dalam dua bentuk. Satu AutoCAD dan satu PDF. Okay. So this is drawing border yang saya nak. Okay, kalau awak tengok kat sini, kita akan ada 3 drawing yang awak kena submit Lighting layout, power layout dengan single line. Okay. So untuk AutoCAD drawing, awak boleh lukis dalam satu file AutoCAD saja ketiga-tiga drawing, tapi dalam border yang berbeza. Kena ingat satu file drawing AutoCAD tetapi border yang berbeza. Boleh faham? Boleh faham? Kurang jelas. Kurang jelas? Maksud kurang jelas? Macam mana dalam satu design? Kan, bukan dalam satu design, dalam satu AutoCAD file. Faham tak? Oh, dalam satu AutoCAD file. Dalam satu AutoCAD file ada 3 border yang berbeza. Satu border untuk lighting, satu border untuk power layout,
satu border untuk single line. Oh, okay. Boleh agree? Boleh. Okay, ada lagi orang lain? Tak jelas? Kalau awak tak ikut requirement saya potong akal lah. So saya open for question. Alright? Madam, template tu ada ke yang border tu? Border ni nanti saya bagi. Lagi, okay. Saya attach dalam kalam. Okay, tapi saya attach dalam kalam dalam bentuk PDF jugalah. So that awak kena lukis balik. Okay? Oh, Sebab tu saya bagi awak tiga. Dimension border tu Doktor? Sorry? Dimension border tu? Dia, it's up to your drawing size. Faham tak? Ikut kesesuaian drawing you. Mungkin macam single line kan? Single line dia tak ada dimension kan? Betul? Betul. Okay, so ikut dia punya single line drawing you. Yang kotak-kotak bawah tu Doktor? Sorry? Kotak-kotak yang bawah tu. Kotak-kotak yang bawah pun ikut kesesuaian awak. Kalau macam nama awak panjang kan? Nama gurmet awak panjang, so ikut kesesuaian lah. Jadi memang saya tak letak dia punya dimension berapa. Ikut kesesuaian drawing. Sebab bila dalam actual drawing pun, drawing border ni memang kita akan ikut kesesuaian kita mendrawing. Kadang-kadang drafting dia kecilkan, dia besarkan ikut drawing awak. Sebab bila kita print PDF, kita akan ambil border size ni kan. Kalau A4, A4 lah. Kalau A3, A3 lah. Okay? Boleh faham? Satu lagi, rumah awak tak sama you punya dimension untuk rumah. So that's why saya cakap ikut kesesuaian you punya size. Okay? Boleh? Boleh Doktor. Buat single line kecil je tengah-tengah ni. Drawing border besar. Kan tak sesuai. Okay? Letaklah single line ni tengah-tengah besar macam ni. Alright? Yang nama dengan ID tu tak semua group member Sorry, tak dengar. Nama dengan ID tu letak semua group member ke? Yes, letak semua group member. Okay? Sebab tu saya cakap dimension ni saya tak tetapkan. Sebab ada yang 3 orang, ada yang 4 orang kan. So ada yang nama panjang, ada yang nama pendek. So pandai-pandai. Okay? Font pun saya tak tentukan font berapa size. It's up to you. Jangan kecil sangat sampai tak nampak nak baca. Jangan terlalu besar sampai terkeluar daripada dia punya frame dia. Okay? Boleh? Just nice. Alright? Ada soalan lain lagi? Saya nak teruskan. Okay, so continue. The design should follow the requirement as below. Okay, this is the design requirement. Okay. Propose, tengok propose 3 different luminaire. Okay. So bila awak buat proposal ni, saya nak awak propose 3 option of luminaire. Contohnya, nak pakai bulb type ke, nak pakai fluorescent type ke. Okay, tapi saya nak 3 option. Okay, propose 3 option in each area. Contoh dalam bilik, apa benda, lampu macam mana? Lampu jenis LED light ke? Ataupun jenis, lupa nama benda tu, lampu tu. Tengoklah, tengok kesesuaian lampu. Okay, ada you nak guna LED, you nak guna fluorescent, you nak guna jenis bulb ke? Okay, you nak guna jenis yang malap ke? Color orange ataupun daylight punya color, it's up to you. That is what we call propose 3 different luminaire. Kena ada 3 proposal. 3 option yang berbeza for each area. Kitchen 3 jenis, bilik 3 jenis. Okay, semua 3 jenis lah. Must be suitable with the areas propose. Okay, janganlah pula awak dah buat spotlight dekat dalam bilik, dia kan tak sesuai. Okay, kalau dekat area surrounding rumah awak tu nak letak spotlight kecil tu, sesuai lah. Okay, so ikut kesesuaian kawasan tersebut and include the lighting weightage. Lighting weightage ni kena ada lah, lumen and etc. Bila awak pilih ni, kita bagi tahu dalam proposal awak weightage dia berapa, lumen dia berapa. Okay. So seterusnya, lepas awak dah propose 3 jenis ni, pilih satu. Choose the best luminaire. Pilih salah satu yang awak rasa paling sesuai from the 3 option. Lepas tu tulis state why it is chosen. Okay, so sila bagi tahu kenapa awak pilih option tersebut. Contohnya awak ada 1, 2, 3 option. So but you select the option number 2. Why? Okay. Untuk bilik, you select the option number 2. Okay. Untuk kitchen, you select option number 1. Okay.
It's up to you. Tapi kena tulis state why, kenapa. Next is use different symbol of different luminaire. So kena simbol yang berbeza-beza lah. There must be standard symbol. Okay, so follow the IES standard to determine the illumination requirement. Yang ni ada dalam JKR standard So saya tak perlu saya dah tunjuk dah dalam kelas kat mana IES standard ni. Okay, you should know lah. Dalam standard JKR tu kat mana, page berapa. Okay, next is show detail calculation. Okay, dalam proposal kena ada detail calculation which is manual calculation. Manual calculation tu tak kisahlah awak nak tulis tangan atau awak nak cut paste dekat dalam awak punya proposal ataupun awak nak tulis dalam words. Okay, that is what we call manual calculation lah. For all 3 option and mention which standard did you follow. Okay, kena bagi tahu lah standard mana yang awak follow, in which section of the standard. Okay, dalam standard tu page berapa, so ceritakan. Alright, next is satu awak kena buat manual calculation, satu lagi saya nak awak buat calculation dalam bentuk Excel sheet. Saya dah tunjuk sebelum ni macam mana nak buat Excel sheet tersebut. Okay, so attach like calculation Excel sheet for the best option you propose. Yang ni buat yang best option sahaja. Yang atas ni manual calculation ni kena buat untuk ketiga-tiga 3 option, for all 3 option. Okay, tapi dalam Excel calculation sheet ada satu option saja which is the best. To confirm your manual calculation in item 5. Untuk confirmkan betul ke tak calculation awak lah. So number 7, attach the print screen of the catalog and specification of every luminaire proposed in the appendix. So bagi tahu awak kalau jenis Philips, lampu Philips, ambil cari katalog Philips, print screen dia punya part yang awak ambil tu letak dalam appendix. Tu jangan lupa. Okay, so next is the proposal report. The proposal report should contain but not limited to this. Maksudnya ni saya propose saja kat awak lah. Kalau awak rasa macam ada lagi tambahan awak nak letak section lain lagi, it's up to you. Okay, nombor 1 kena ada front page. Front page kena ada nama kesemua ahli awak, introduction, objective. Detail engineering design. What is meant by detail engineering design? Kena attach calculation lah. Calculation kena ada dalam section number 4 ni. Okay, calculation and explanation. Kenapa awak pilih option tersebut. Next is you need to have drawing. Ada 3, lighting, power and single line drawing. Ada 3 Okay, so drawing ni should be in PDF dan AutoCAD. Saya ulang PDF dan AutoCAD. Okay. Ke-6 adalah conclusion, ke-7 adalah references, 8 adalah attachment. Attachment daripada katalog ni lah. Okay, so ada soalan? Ada contoh tak? Ada. Awak ni saya dah bagi detail nak contoh juga. Tak ada contoh lah. Detail lah tu saya bagi tu. Doktor. Nampak gambaran AutoCAD tu, ada tak contoh maintain dulu ke tu? Gambaran AutoCAD maksudnya? Design layout tu lah. Design layout? Rumah lah, design rumah lah. Betul rumah lah. Doktor. Yang propose 3 different luminaire tu, contohnya kita ada 4 bilik kan? Jadi 4 bilik tu dah kena, dia kan kata each room tu, jadi nak kena buat 4 bilik tu different 3 luminaire tu macam mana doktor? Tak apa dengar Azim. Kan ada 4 bedroom kan? Satu kitchen, jadi setiap slot bilik tu, ruang apa lah, area tu kena propose 3 different luminaire ke? Itu bilik. Bilik sama lah kan, 4 biji bilik kan. So awak propose lah 3 kena untuk bilik. So dalam propose tu nak kena lukis 3 different luminaire tu? Ke nak buat salah satu je? Lukis tak payah, lukis tu dia salah satu je. Yang option yang the best. Lukis cari ambil option yang the best. Dalam AutoCAD tu bila awak lukis, cari option yang the best. Tapi manual calculation kena ada ketiga-tiganya. Boleh faham? Jadi yang sebab bila awak guna report tu lah. dengan LED light, dia punya weightage berbeza. Okay? Dia punya illumination pun berbeza. So that's why saya nak ketiga-tiga option tersebut dalam calculation. Boleh? Okay doktor. Jadi yang propose tu dekat bahagian report dia? Yes, proposal dekat dalam bahagian report. Dalam Excel sheet, calculation tu ambil option yang the best. Oh, okay. Okay. Ada lagi soalan?
this is the design question, so saya akan bagi actual design. Okay, design project, design assignment. Soalan lain? Any question? Alah, nampak nak contoh pula. Mana contoh? Saya tak ingat dah Nafa. Student submit sebelum ini. Kan? Saya cari je. Kalau jumpa lah, kalau tak jumpa tak ada lah maksudnya. Semester. Syakna, saya bagi saya 5 minit, saya kejap. Tak jumpa lah contoh student buat sebelum ni. Tak ingat dah semester berapa yang saya bagi assignment ni. Saya bagi dalam subjek AutoCAD pun tak ingat dah. Okay. Tak apa, kita ambil ni dekat, kita tengok ni dekat kalau Google pun lighting layout dia keluar. Nampak skrin saya? Nampak tak? Okay. Okay, so kalau Google je lighting layout plan, dia akan keluar lah. Okay. Lighting layout plan ni dia ada dalam AutoCAD dah boleh aja. Pandailah awak cari Okay, nampak ni. So this is your house. Okay, ni bilik, bedroom 1, 2, 3. Awak punya requirement ada 4 kan? So rumah awak lagi besar lah. Okay, so ada 2 bilik air. Kat mana nak letak bilik air? Bedroom 1 ke? Kat luar ke? So ada living room, ada kitchen and dining, ada laundry, ada garage. Nampak? Boleh nampak? Nampak betul? So this is the lighting layout. Lighting layout dengan power lah. Power asing sila asing. Okay, satu lighting, satu socket outlet. Power punya layout. Boleh? Okay, boleh. Kipas dengan lighting sekali ke? Sorry. Kipas dengan lighting sekali. Lain daripada kipas dengan lighting tu asing lah? Selain kipas dengan lighting tu asing. Okay. Okay. Dia dah beritahu, dekat internet banyak sangat. Atas awak macam mana awak nak. Awak pandailah. Okay. Awak pandailah, awak kan di zaman teknologi maklumat yang bertebaran kan. Banyak benda boleh cari. Okay. Boleh, faham? Boleh. Ada question? Any question? Okay, saya ulang sekali lagi arahan saya. Submission, satu perlu ada report, proposal. Okay, kena ada proposal report which is contain dalam ni lah. Which is saya nak tengok soft copy, hantar di kalam. Okay, proposal report dalam bentuk words. Okay, proposal must be in words. Alright. So saya nak ada file AutoCAD, drawing by AutoCAD dan drawing dalam bentuk PDF. Drawing AutoCAD dan drawing PDF dan lagi satu Excel. Okay, Excel calculation ni. Right? So kena ada 4 benda at least. Macam mana awak nak edit ke macam mana awak nak arrange ke semua item yang awak nak submit tu. Pandai-pandai lah. Dan ada words untuk report, proposal, drawing dalam bentuk AutoCAD, drawing dalam bentuk PDF dan calculation dalam bentuk Excel. Ada soalan? Yang dalam Excel tu nak convert pada PDF ke? Tak payah. Just Excel saja. Bagi je dalam bentuk Excel. Nanti saya nak check awak punya formulir betul ke tak.
Kenalkan. Okay. Nanti saya share link dalam YouTube saya, YouTube channel saya, which is macam mana nak buat proposal yang ada content. Proposal awak kena ada content tau. Okay. Proposal must have content. Right, kena ada content lah proposal. Kena buat lah yang sepatutnya. Contoh macam kena ada cross reference. Contoh ada picture kan, ada figure 1. So nak follow, refer to the figure 1, bla bla bla, cross reference pun nanti saya share. So mana nak buat content, table of content dalam bentuk words tersebut. Nanti saya share link. Okay, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya bagi awak masa, kita break sekejap dalam 10 minit untuk saya siapkan soalan kuis. Macam biasa soalan kuis saya pun siap lagi. So kuis kita hari ni chapter 3 dan 4. Okay. Okay, Doktor. Okay, so kita break 10 minutes untuk preparation. Bacalah sekali lalu apa benda. Okay, kejap 10 minutes.